Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Rosaina Nafisah binti Muhammad Razwan, merupakan pelajar tingkatan 5 cemerlang dari SMK Pusat Penyelidikan Pertanian Tun Razak, Jerantut, Pahang. Apa khabar semua? Semoga anda berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Hari ini saya telah menyediakan sebuah video untuk projek fizik saya, iaitu tajuk tingkatan 4 buku teks fizik, tajuk 3.2 Hukum Kepler. Tajuk 3.2 Hukum Kepler. Apa yang kita akan belajar dalam tajuk ini? Yang pertama, kita akan memahami dan mengenal pasti hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua dan hukum Kepler ketiga. Yang kedua, kita akan menerbit rumus hukum Kepler. Dan yang ketiga, kita akan menyelesaikan masalah berkaitan hukum Kepler. Sedikit fakta tentang Johannes Kepler. Johannes Kepler ni merupakan ahli astronomi, ahli matematik dan ahli astrologi Jerman. Beliau adalah orang yang mengubah suai model heliosentrik menggunakan hukum Kepler. Model heliosentrik ni kita telah belajar dalam tajuk sains tingkatan 3. Johannes Kepler ni dia mempunyai azam yang tinggi untuk mengkaji bidang astronomi. Dengan itu, beliau telah berjaya merumuskan 3 rumus berkaitan dengan gerakan matahari. Gerakan matahari ini adalah hukum Kepler. Seterusnya. Baik, hukum Kepler pertama. Hukum Kepler pertama ni menerangkan orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Kalau tengok dekat gambar yang saya telah sediakan, matahari berada pada satu fokus sahaja. Seterusnya, tengok dekat anak panah warna merah yang saya sediakan ini, garis yang melintang ni adalah paksi major, manakala anak panah biru ni menunjukkan paksi minor. Paksi major lagi panjang daripada paksi minor. Walaupun dia lagi panjang daripada paksi minor, tetapi panjang antara dua paksi itu hampir sama dan menghasilkan orbit yang hampir bulat yang disebut sebagai elips. Jadi, kita boleh menganggap planet ini bergerak dalam gerakan yang membulat mengelilingi matahari. Jadi, kata kunci dalam hukum Kepler ketiga ni adalah orbit elips, paksi major lagi besar daripada paksi minor, dan untuk memudahkan kita menghafal dan mengingat hukum Kepler ketiga, hukum Kepler pertama, kita boleh guna akronim LAW. Law of Orbit sebab dia menceritakan tentang orbit. Okey. Hukum Kepler kedua. Hukum Kepler kedua ni menerangkan garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Baik. Kita anggap macam ni. Masa dari D ke E adalah sama dengan masa dari C ke B. Jika masa yang sama, maka luas DAE adalah sama dengan luas CAB. Maaf, yang ni saya tersilap tulis, sebenarnya CAB. Okey, faham tak kat sini? Harap anda faham. Bila objek, maafkan saya, bila planet itu mengambil masa yang sama antara dua jarak ni, maka luas dia adalah sama. Tetapi, sekiranya jarak dari D ke E ni berbeza dengan jarak C ke B, maksudnya D ke E ni lagi besar daripada C ke B, maka laju linear D ke E ni lagi tinggi daripada laju linear C ke B. Baik,
Untuk memudahkan kita mengingati hukum Kepler kedua ni, kita boleh guna akronim LA, iaitu Law of Area. Sebab tajuk hukum Kepler yang kedua ni, dia menerangkan tentang luas. Baik, seterusnya. Dan yang terakhir adalah hukum Kepler ketiga. Hukum Kepler ketiga menerangkan kuasa dua tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbit. Okey, lihat anak panah ni. Apabila jejari planet tu lebih besar, maka tengok anak panah biru, tempoh orbit lebih panjang. Jejari besar, tempoh dia lagi lama. Planet yang lebih jauh daripada matahari mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. Jadi betul lah kan? Jejari yang besar, tempoh dia lebih lama. Contohnya lah kan, kita ambil bumi dengan Zuhal. Bumi, dia mengambil masa 1 tahun untuk mengelilingi orbit dia. Maafkan saya, bumi mengambil masa 1 tahun untuk bergerak melalui orbit dia mengelilingi matahari. Manakala Zuhal pula mengambil masa 29.5 tahun untuk bergerak melalui orbitnya mengelilingi matahari. Untuk memudahkan kita mengingati tajuk ni, kita boleh guna akronim LOP, iaitu Law of Period. Period tu adalah tempoh masa. Baik, sekarang kita akan merumuskan hukum Kepler. Hukum Kepler, kita boleh merumuskan dia menggunakan formula daya memusat dengan daya graviti. Formula daya memusat ialah mv kuasa 2 per R sama dengan daya graviti G M besar, M kecil per R kuasa 2. Daripada dua formula ni, kita boleh potong dua huruf yang sama, iaitu kita potong huruf M kecil dengan huruf R. So hasilnya kita akan dapat RV kuasa 2 sama dengan GM. R ni datang dari mana? R ni datang daripada GM ni sebenarnya. Sebab bila kita potong, kan ni R kuasa 2. Potong tinggal 1. R ni kita bawa ke sebelah. Sebab tu jadi RV kuasa 2 sama dengan GM. Baik. V ini adalah laju linear dan kita tahu formula laju linear ialah 2 pi R per T. Jadi masukkan 2 pi R per T tu dalam formula yang dekat baris ketiga ni. RV kuasa 2 sama dengan GM. Jadi bila kita selesaikan, 2 kuasa 2 akan dapat 4. Pi kuasa 2, pi kuasa 2. R kuasa 2 dapat R kuasa 2. Jangan tinggal R dekat sini, jadi darab kita akan dapat R kuasa 3 per T kuasa 2 sama dengan GM. Sekarang ni, kita nak tinggalkan T sahaja kat sini. Jadi bila kita dapat T sahaja, T ni pindah ke sebelah kanan, GM ni bawa turun ke bawah pi. So kita akan dapat T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per GM. Jadi kita tahu GM ni adalah pemalar. Jadi untuk membuktikan bahawa tempoh orbit tu adalah berkadar terus dengan jejari orbit, kita abaikan pemalar dan kita ambillah T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Jadi sudah terbukti bahawa tempoh orbit adalah berkadar terus dengan jejari orbit. Baik. Ada lagi satu formula iaitu kita nak membandingkan antara dua planet tu. Kita nak bandingkan tempoh orbit planet A
dan jejari orbit planet A dengan tempoh orbit planet B dan jejari planet B. Jadi kita ambil formula yang atas ni tadi sebabkan kita dah abaikan pemalas, jadi kita hanya ambil T kuasa 2 dengan R kuasa 3. Bila kita nak membandingkan antara dua planet, kita kena buat T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. Itulah cara nak dapatkan perbandingan antara dua planet. Baik, kita akan buat satu soalan. Baik, soalan A. Jejari orbit planet Marikh boleh ditentukan dengan membandingkan orbit Marikh dengan bumi, dengan orbit bumi. Apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari orbit Marikh? Jadi, daripada soalan ni, kita dah boleh tahu bahawa dia menggunakan formula yang kita buat tadi. T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Jadi, jejari orbit ni kita anggap dia R2. Jadi, kita nak R1, T1 dengan T2. Jadi, kita tahu jawapan dia adalah R1 mesti jejari orbit bumi, T1 tempoh orbit bumi dan T2 adalah tempoh orbit Marikh. Jadi kita perlukan tiga ini untuk menentukan jejari orbit Marikh. Baik, soalan B. Jejari orbit Marikh ialah 1.50 darab 10 kuasa 11 meter. Maaf, sebenarnya ini adalah 10 kuasa 11, saya tertinggal. Tempoh orbit bumi dan Marikh ialah masing-masing 1 tahun dan 1.88 tahun. Hitungkan jejari orbit Marikh. Baik, kita bawa keluar maklumat dulu. Kita tahu jejari orbit bumi R1 sama dengan 1.50 darab 10 kuasa 11 meter. Jejari orbit Marikh kita tak tahu, jadi kita tulis R2. Tempoh orbit bumi pula dia dah bagi tahu adalah setahun. Tempoh orbit Marikh adalah 1.88 tahun. Jadi kita masuk dalam formula T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. Kita masukkan saja nilai dia. 1.00 kuasa 2 per 1.88 kuasa 2 sama dengan 1.50 darab 10 kuasa 11 tutup kurungan kuasa 3 per R2 kuasa 3. Selesaikan dan kita akan dapat jawapan dia 2.28 darab 10 kuasa 11 meter. Itulah jawapan dia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Jangan lupa tekan butang like. Jangan lupa share, komen dekat bawah dan subscribe channel Cikgu Rosmawati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.